Bertemu kembali rentasan berita edisi 1482. Saya Zawazni Yusof, antara paparan utama. Politik damai bukan hanya untuk Sabah. Telur atau ayam, mana yang keluar dahulu? Belanjawan 2024 demi rakyat. Kenapa PN sakit hati sangat? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persekitaran politik di Malaysia sering ditandai dengan isu perkauman atau dengan kata lain, pihak-pihak atau parti-parti politik sering menggunakan isu berteraskan kaum sebagai medan untuk mereka mendapatkan sokongan. Berhubung isu perkauman ketika kempen pilihan raya baru-baru ini, kajian mendapati beberapa hantaran media sosial mengangkat sentimen anti-Cina dan ketuanan Melayu serta ancaman peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Antara hantaran membabitkan kaum dimuat naik oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang memainkan sentimen komunis dan etis terhadap DAP yang menarik ratusan dan ribuan komen berbau perkauman daripada netizen. Daripada semua itu yang dipantau, hantaran mengandungi isu kaum mempunyai jumlah paling banyak dengan tahap parah yang paling tinggi dengan 53 hantaran tahap 3 paling tinggi dalam semua isu dan 4 hantaran bertahap 4. Video TikTok 13 Mei yang dimuat naik sekitar 19 November dekat dengan hari keputusan pilihan raya diumumkan memberi pengaruh besar melalui perkongsian dan ulangan. Beberapa pengguna muda TikTok yang berkongsi kandungan 13 Mei membawa label perkongsian berbayar sekaligus menjadi bukti bahawa kandungan mereka ditaja walaupun masih tidak diketahui siapa penajanya. Hantaran sedemikian dilihat membimbangkan kerana ia menunjukkan di media sosial pengguna cenderung menulis komen yang menyinggung perasaan, diskriminasi, tidak berperkemanusiaan atau berbusuhan dan sebahagian lagi menghasut ke arah keganasan. Beberapa hari lalu PAS Sabah dalam satu kenyataan berkata mereka akan terus membawa pendekatan politik damai, matang dan sejahtera selari dengan budaya serta kepelbagaian masyarakat di negeri itu. Sehubungan itu, Pesuruhjaya PAS Sabah yang baharu Dr. Ali Akbar Gulasan berkata parti itu akan terus membina hubungan baik dengan semua pihak termasuk parti politik, pertubuhan bukan kerajaan, NGO, individu dan juga rakyat di negeri itu. Sebagai sebuah parti politik yang sudah lama bertapak di Sabah, PAS Sabah akan terus membina hubungan baik dengan semua pihak sama ada parti politik, NGO, orang perseorangan dan rakyat biasa. Kami akan terus membawa pendekatan politik damai, matang dan sejahtera selari dengan budaya dan kepelbagaian masyarakat di Sabah, katanya dalam kenyataan pada Rabu lalu. Beliau dalam pada itu turut memberi jaminan bahawa PAS Sabah akan terus aktif menjalankan pelbagai program di negeri berkenaan. Sebelum itu, Ali Akbar turut berterima kasih kepada pemimpin PAS Pusat yang memberikannya kepercayaan untuk memimpin PAS Sabah. Saya bersama barisan kepimpinan baharu yang akan dilantik kemudian akan berusaha sebaiknya membawa PAS Sabah menjadi salah sebuah parti politik pilihan rakyat Sabah. Saya akan memimpin PAS Sabah dengan cara adil, prihatin dan berkebajikan sesuai dengan tema ucapan dasar Presiden dalam Muktamar ke-69 yang baru berlalu minggu lalu. Katanya, sekejap, kenapa pendekatan politik damai, matang dan sejahtera hanya dilihat selari dengan budaya dan kepelbagaian masyarakat di Sabah? Adakah hanya Sabah yang mempunyai kepelbagaian kaum dan etnik sebagaimana yang disebut Ali Akbar dan tidak di Semenanjung? Apa yang diperlihatkan kepada seluruh rakyat Malaysia selama ini, PAS dan Perikatan Nasional menjadikan isu kaum dan agama sempit sebagai modal yang dikelek ke hulu dan ke hilir dalam memastikan kemenangan mereka di Semenanjung. Sehingga ada yang menyifatkan siapalah PAS dan PN tanpa fitnah perkauman dan agama sempit. Mereka lah yang sentiasa membawa elemen dan naratif berbau rasis, stereotip dan berat sebelah di mana seolah-olah tiada masalah untuk panggil wanita gemuk, memanggil parti seperti DAP sebagai babi dan seumpamanya. Justru jika PAS Sabah benar-benar ikhlas dalam perjuangan politik mereka, jangan double standard
standard seperti mana yang sentiasa dibuat Tuan Presiden mereka yang menggunakan dalil ini untuk itu dan separuh lagi untuk yang lainnya dan menghalalkan apa yang diperkatakan beliau. Kenyataan yang dikeluarkan Ali Akbar seolah-olah bersetuju bahawa di Semenanjung PAS tidak mengamalkan politik damai. Seeloknya Ali Akbar berbisik kepada Hadi Awang bagaimana untuk mengamalkan politik damai, matang dan sejahtera itu dalam mencari pengaruh dan meraih kemenangan. Mungkin boleh juga bertanya kepada Tuan Guru, tak puas lagi ke Tuan Guru menunggang agama dan Melayu. Tanpa kita sedari, tanpa kajian yang mendalam atau tanpa penggunaan, sebenarnya banyak perkataan baharu yang semakin banyak digunakan dan diakui oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri, khususnya istilah yang mengikut peredaran zaman atau mengikut teori bahasa Melayu berdasarkan keperihalan keadaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menolak pandangan segelintir pihak bahawa penggunaan perkataan maha yang sering beliau gunakan terhadap golongan paling kaya menyalahi tata cara penggunaannya. Sewaktu menggulung perbahasan rang undang-undang perbekalan 2024 di Dewan Rakyat semalam, Anwar berkata sesetengah pihak harus memahami penggunaan perkataan mengikut konteks. Sedikit, mana dia maha kaya? Tak betul. Maha itu istilah maha. Mahasiswa? Boleh pula. Kemudian ada lagi istilah umpamanya Mahathir. Baik. Sebab kata tak boleh. Ini hukum. Ini hanya kepada Allah SWT, Maha Suci. Atau paling tidak Maha Mulia hanya kepada Sultan. Tidak boleh. Ini mahasiswa boleh, maha guru boleh, maha wangsa boleh. Ini kena belajar bahasa sikit. Macam ketimbang atau berbanding. Saya tanya DBP ada istilah yang mengikut zaman atau disebut keperihalan keadaan. Ini adalah teori bahasa mengikut context of situation. Dulu tak ada alaf, mampan, ketelusan. Tetapi bila kita guna DBP teliti, terutama dalam ucapan belanjawan, DBP rasa sesuai, maka dia kembangkan, katanya lagi. Terdahulu Anwar menyentuh mengenai pandangan sesetengah pihak bahawa beliau sengaja mengenakan sistem pencukaian yang lebih kepada golongan maha kaya, seolah-olah beliau anti kepada golongan tersebut. Ada yang bangkitkan kenapa sebut maha kaya. Saya tidak menentang orang kaya. Maha kaya ini kerana kategori ini tidak boleh dapat sedekah dan subsidi. Itu saja poin saya. Saya tak marah sebab dia kaya. Kita kata program subsidi seperti diesel, minyak, ayam, semua ini dapat manfaat kepada golongan kaya. Kita nak elak daripada ini berlaku. Sebab itu dikatakan sasaran subsidi. Kalaulah dengan cara ini rakyat terbeban, harga gula, tepung, ayam naik, kita masih tidak ubah dasar subsidi. Tapi kita beri suntikan tambahan melalui sumbangan tunai rahmah yang melibatkan 9 juta ketua isi rumah rakyat Malaysia. Katanya lagi seperti di peti awal ni. Jika dahulu kelompok rakyat berpendapatan rendah iaitu B40 sering meniti di bibir pihak kerajaan dan pembangkang, namun kini golongan T20 pula menjadi subjek popular sejak akhir-akhir ini. Kerajaan punya keazaman untuk mengurangkan subsidi terhadap golongan maha kaya, tetapi pembangkang sebaliknya tidak bersetuju dan mengkritik dasar tersebut. Jadi persoalan yang paling penting ialah berapa ramai dan siapakah golongan maha kaya yang sering disebut PMX. Menurut laporan Sinar Harian berdasarkan data dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan pada Julai 2023, kumpulan B40 yang memperolehi had pendapatan sehingga RM5,249 adalah seramai 3.16 juta isi rumah. Kumpulan M40 merekodkan julat pendapatan antara RM5,250 hingga RM11,819 dan terdiri daripada 3.16 juta isi rumah. Sementara itu sebanyak 1.58 juta isi rumah berada dalam kumpulan T20 dengan pendapatan melebihi RM11,820 dan ke atas. Golongan T20 terbahagi kepada dua kumpulan iaitu T1 dengan had pendapatan isi rumah antara RM11,820 hingga RM15,869. Sementara T2 pula had pendapatan ialah RM15,870 dan ke atas. Menerusi data-data yang diberikan itu bermakna golongan maha kaya yang ada di negara ini
adalah seramai 158,000 orang. Besar kemungkinan mana-mana individu yang ada kaitan penjagaan atau hubungan kekeluargaan dengan 10 individu terkaya di Malaysia juga berada dalam senarai golongan maha kaya. Seandainya mereka ini juga menikmati subsidi, adakah pada pandangan anda ia adil ataupun tidak? Mungkin setengah pihak merasakan keadaan ini lucu kerana mustahil mereka menikmati subsidi. Mungkin juga ada yang akan mengatakan mereka adalah pembayar cukai paling tinggi di negara ini dan kita semua harus berterima kasih. Tetapi ia juga tidak mewajarkan mereka menjadi penerima subsidi. Ini semua adalah perbalahan yang tidak berkesudahan, sama seperti persoalan mana yang keluar dahulu, sama ada telur ataupun ayam. Jadi apa kata kita lupakan sahaja dengan 158,000 golongan maha kaya ini dan kembali memberi perhatian apa yang perlu dilakukan untuk membantu 3.16 juta isi rumah dalam kategori B40. Itu lebih utama. Rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2024 atau Belanjawan 2024 diluluskan di peringkat dasar dalam persidangan Dewan Rakyat petang semalam. RUU terbabit diluluskan secara undian suara dengan lebih suara menyatakan setuju. Sebelum itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan menggulung perbahasan Belanjawan 2024. Kementerian Keuangan adalah kementerian terakhir yang membuat penggulungan. Pada 13 Oktober lalu, Anwar membentangkan belanjawan yang melibatkan peruntukan RM393.8 bilion, iaitu belanjawan tertinggi pernah dibentangkan dalam sejarah Malaysia. RUU Perbekalan dibahaskan selama 8 hari sejak 16 Oktober lalu oleh 162 ahli parlimen dari blok kerajaan dan pembangkang dan digulung oleh kesemua 25 kementerian dan 3 jabatan Perdana Menteri selama 4 hari dari Isnin lepas. Perbahasan RUU berkenaan bagi peringkat jawatan kuasa dijadualkan selama 12 hari bermula 6 November ini. Pastinya yang menjadi tumpuan utama rakyat adalah berkenaan pengurangan subsidi atau lebih tepat disebut sebagai subsidi bersasar. Subsidi yang dikurangkan dalam Belanjawan 2024 tidak bermakna rakyat akan menghadapi kenaikan harga barang. Hal itu ditekankan oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan dalam sesi penggulungan Belanjawan 2024. Menurut beliau, sekiranya harga barang naik disebabkan polisi subsidi bersasar yang mengenepikan warga asing serta golongan maha kaya, maka sumbangan tunai rahmah STR akan ditingkatkan. Program subsidi seperti menurunkan harga minyak, ayam, semua ini dapat manfaat kepada golongan kaya. Kita nak elak daripada ini berlaku, sebab itu kita buat penyasaran subsidi. Dan kalaulah dengan cara ini rakyat terbeban, harga gula naik, tepung naik, kita tidak akan ubah dasar subsidi, tetapi kita beri tambahan STR yang melibatkan 9 juta rakyat yang mendapat faedah daripada bantuan kerajaan untuk mengurangkan beban mereka. Katanya, terdahulu Anwar membariskan alasan perlunya subsidi bersasar dilaksanakan kerana subsidi minyak diesel sahaja telah amat membebankan keuangan kerajaan. Kita tahu harga diesel subsidi RM2.15 seliter ketimbang harga pasaran RM3.78. Kita subsidi kepada 3.5 juta orang asing. Kita subsidi kepada golongan maha kaya. Ada yang bangkitkan kenapa saya sebut maha kaya. Saya tidak menentang orang kaya. Maha kaya ini kerana kategori tidak boleh dapat sedekah dan subsidi. Itu sahaja poin dia. Bukan kita marah sebab kaya. Kos untuk subsidi bahan api tahun ini RM81 bilion dan kita bayar kepada 3.5 juta orang asing juga maha kaya. Tetapi nelayan yang menerima subsidi diesel itu diteruskan. Juga kenderaan diesel dalam kategori pengangkutan awam termasuk van, bas sekolah itu kekal RM1.88 seliter katanya. Dalam ucapan penggulungan itu juga PMX yakin Kerajaan Madani akan berjaya menghapus golongan miskin tegar pada tahun 2023 atau selewat-lewatnya 2024 dengan menaikkan nilai STR kepada golongan terkesan. Kalau keluarga termiskin boleh dapat RM3,700 setahun, ini memudahkan kita menoktahkan kemiskinan tegar katanya. Belanjawan 2024 juga menyaksikan peruntukan tertinggi bagi Sabah dan Sarawak adalah bukti komitmen kerajaan untuk membela rakyat di negeri itu selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963. Bagaimanapun, Perdana Menteri mengakui peruntukan masih belum mencukupi untuk pembangunan yang lebih mampan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya akui tidak boleh dan mengambil waktu. Justru saya pertahankan keperluan menambah peruntukan Sabah dan Sarawak sebab ada kesenjangan di antara Semenanjung dan Sabah Sarawak, tegas beliau.
Bagi mengisi ruang kesenjangan itu, Anwar berkata kerajaan pada ketika ini menyediakan pemberian khas sebanyak RM300 juta kepada Sabah dan Sarawak selain suntikan besar daripada Petronas untuk kemajuan di negeri Borneo berkenaan. Bagi pemberian khas yang disebut interim dinaikkan RM300 juta untuk Sabah dan Sarawak. Selain itu, suntikan besar dari Petronas untuk Sabah yang bernilai RM6.6 bilion dan Sarawak RM5.8 bilion juga diperuntukkan katanya. Terima kasih Kerajaan Perpaduan Madani yang telah memberi jaminan akan terus melindungi kesejahteraan rakyat dengan memastikan ekonomi kekal membangun melalui dasar-dasar yang telah dirancangkan. Semoga setiap usaha dalam memastikan ekonomi negara sentiasa berada di landasan yang tepat, termasuk tanggungjawab kerajaan mengurangkan defisit fiskal tanpa mengabaikan usaha melindungi kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi akan menjadi kenyataan. Selamat maju jaya Malaysia. Berbicara tentang program Minggu Solidariti Palestin, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq meminta semua ahli parlimen agar memberi ruang kepada sekolah untuk melaksanakannya dengan jaya. Fadlina yang dilihat menahan sebab turut mengecam mereka yang mengkritik program itu dan menegaskan ia bertujuan mendidik kanak-kanak tentang nilai keamanan sejagat. Beri ruang kepada kami, Kementerian Pendidikan, untuk melaksanakan tanggungjawab kami dan mengutamakan proses pendidikan kemanusiaan ini. Jangan kacau kami, jangan usik sekolah kami, jangan usik guru-guru kami yang sana ataupun yang sini sama. Jangan usik. Beri ruang kepada pendidikan ini sebagai satu proses. Fahami ia sebagai satu mesej yang penting untuk mendidik kemanusiaan. Katanya, di penghujung penggulungan perbahasan rang undang-undang RUU Perbekalan 2024 di Dewan Rakyat semalam, Ahli Parlimen Perikatan Nasional PN nampaknya tidak terkesan dengan permohonan penuh emosi Menteri Pendidikan itu. Mereka sebaliknya mengkritik Fadlina dan berkata beliau tidak perlu berlakon atas nama Palestin. Bercakap dalam sidang media di Parlimen, Ahmad Fadli Syari, Perikatan Nasional Pasimas menyuarakan kekecewaannya terhadap perkara itu. Tak perlu tampilkan emosi yang tak perlu di Dewan Rakyat. Apa yang kita nak tanya berkenaan tak boleh takbir dan kunut nazilah di sekolah. Pada kami, ia ungkapan yang boleh diungkapkan seorang Muslim pada bila-bila masa. Perdana Menteri juga mengungkapkannya ketika himpunan Solidariti di Stadium Axiata Arena sebelum ini, kata Fadli. Fadlina tak serius bangkitkan isu ini. Dia hanya bangkitkannya pada 3 minit terakhir ucapan penggulungannya. Dia juga langsung tak sentuh berkenaan 12 wakil rakyat dari partinya sendiri yang gesa Minggu Solidariti Palestin dikaji semula. Tolong minta dia lebih serius dan jangan berlakon atas nama Palestin, katanya. Berkenaan takbir dan kunut nazilah, Fadlina berkata, jangan susah hati kalau sekolah tak ada takbir, tak ada kunut nazilah. Ada sebab mengapa ia berlangsung dalam suasana aktiviti yang dibenarkan dan bersesuaian dengan sekolah tersebut. Sementara itu, Idris Ahmad Perikatan Nasional Bagan Serai juga menyuarakan perkara sama dan bertanya jika Fadlina dan kementeriannya berdepan tekanan sehingga takbir dan kunut nazilah tidak boleh dibacakan ketika minggu tersebut. Dan berkata jika wujud tekanan seumpama itu, PN kononnya bersedia untuk menyuarakan sokongan terhadap Fadlina. Ketika menghadiri Minggu Solidariti Palestin di sebuah sekolah, Fadlina berkata komuniti pendidikan jelas dengan garis panduan yang telah dikeluarkan Kementerian Pendidikan KPM untuk program itu. Ia menjadi polemik kerana ia dipolitikkan dan dikacau ganggu oleh orang luar, katanya kepada pemberita. Beliau juga menegaskan tidak timbul sebarang isu di kalangan guru dan pentadbir sekolah berkenaan garis panduan yang dikeluarkan KPM, termasuk untuk tidak menyatakan perspektif satu pihak sahaja. Di Dewan Rakyat, Fadlina berkata beliau telah mengambil kira pandangan dan kritikan semua pihak. Saya harap jangan bising, jangan susah hati kalau sekolah tak ada takbir, tak ada kunut nazilah ketika program. Ada sebab mengapa ia berlangsung dalam suasana aktiviti yang dibenarkan dan bersesuaian dengan sekolah tersebut, katanya lagi. Pelik sungguh. Kenapa PN tidak pernah melihat sesuatu yang dilakukan kerajaan melalui sudut yang positif tanpa mencari kesalahan atau memperbesarkan sesuatu yang jauh lebih kecil? Contoh yang paling mudah, kenapa ketika harga ayam yang telah diapungkan kini lebih murah dan menjemput kemampuan rakyat, PN terus kunci mulut rapat-rapat. Tetapi ketika harga naik walaupun 10 sen, bukan main mulut mereka menjaja cerita. Sakit sangatkah hati Puak PAS dan Bersatu apabila menerima perkhabaran baik untuk rakyat? Semua benda yang baik dipolitikkan mereka untuk memperlihatkan keburukan kerajaan. Berbalik kepada isu program Minggu Solidariti Palestin, jika ada antara wakil rakyat kerajaan meminta menteri mengkaji semula program terbabit, ia tidak bermaksud program tersebut tidak menjadi atau merosakkan generasi muda.
tetapi lebih kepada teguran dan keterusan dalam mengkritik rakan sekerja demi kebaikan semua pihak. Perlu diingat, kami bukan walau umpas dan pencacar bersatu yang hanya tahu membisu dan tak setia walaupun sesuatu yang berlaku di depan mata mengkhilafi hukum dan tata susila manusiawi. Apa yang perlu ditegur demi kebaikan, kita tegur dengan hati yang ikhlas, bukan angguk-angguk, giling-giling, taat dan setuju membabi buta seperti kalian. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Selamat berhujung minggu.